Yo guys, and welcome to the video. So Samsung Galaxy Z Fold 5 dah keluar dah. Tapi kalau kita tengok balik sejarah, Samsung Galaxy Fold ni is a bit different. And kalau ikutkan, dialah pioneer untuk tengok, untuk orang lain refer bila cakap pasal Samsung ataupun flip phone ni. Basically orang tengok dia sebab dia je dulu yang dapat mulakan flex display untuk orang pakai, consumer pakai. Kalau ikutkan, ada a few complaint yang kita cakap dekat Samsung untuk dia orang improvise. Dan kalau ikutkan, tengok sekarang ni, orang yang buat flip phone pun ataupun jenama lain dah pandai buat berbanding Samsung. Tapi dia orang dah lama. Apa yang membuatkan Samsung ni still dalam takut yang lama? Sebab dia pakai flex style yang lama ataupun masa first version of Samsung Galaxy Fold dulu, masa mula-mula dilancarkan. Okay, so kali ni dia dah dengar and dia dah ubah. Kali ni aku akan ceritakan dekat korang pasal apa yang dia orang buat untuk buatkan apa yang kita complain tu lagi better daripada previously. And aku rasa sendiri sekarang dah tak ada phone lain ataupun flip phone yang lain hebat macam apa yang Samsung buat ni. Okay, let's go. Alright, first thing first, mestilah kita nak cakap pasal teknologi yang korang sangat-sangat nak dengar and excited. Apa yang Samsung dah ubah, sebab kalau ikut timeline, apa yang dia orang dah letak memang revolutionize and tak ada orang lain lagi yang dapat buat. Contohnya dekat sini, masa mula-mula sekali hinge, flex hinge was announced, dia memang a lot of component kan. Tapi Samsung dah kurangkan dia punya component tu untuk buatkan dia punya flex hinge tu lagi ringan. Dan sekarang dia dah start pergi ke arah water punya resistance, so that bila masuk air dekat dalam tu dia tak rosak dan juga dia tak berkarat. So benda ni lah yang Samsung aim untuk buatkan orang lain pakai flex display tak ragu-ragu untuk pergi dekat contohnya macam cuaca hujan dan sebagainya. So kali ni we are here, yang mana kita dah nampak Samsung ke arah drop display style untuk buat dia punya flex display tu lagi kurang crease. Alright, teknologi flex hinge yang dia announce sekali nampak gayanya macam orang tak pattern kan, and semua orang boleh pakai ataupun guna dalam setiap smartphone yang kita ada. Apa yang bagus dekat sini, bila ada teknologi yang Samsung announce pada flex hinge kali ni, akan buatkan kita nampak skrin tu lagi lawa and kurang gangguan in terms of dia punya crease dekat tengah. But bila aku tunjukkan dekat korang, memang still akan nampak. Kalau ikutkan, orang lain pun nampak juga, cuma less daripada apa yang ada sekarang ni. In terms of percentage, nampak tu aku tak dapat nak bandingkan dekat korang sekarang, sebab pada masa tu aku tak pakai foldable punya screen. So aku akan test it out untuk korang juga dapat tahu berapa persen, berapa banyak bezanya antara dulu dengan sekarang. Benda yang aku agak excited and banyak kali komplain, orang lain pun komplain juga aku nampak, dulunya Samsung Galaxy Fold memang ada isu dekat tengah-tengah tu, so that dia tak nak bagi skrin tu terlalu flat ataupun terlalu orang kata rapat lah bila tutup, untuk elakkan crease yang lagi teruk. Tapi kali ni bila dia dah pakai style flex tu adalah drop display, akan membuatkan skrin tu lagi less crease dan akan membuatkan gap bila korang tutup skrin tu nampak lagi rata, tak takut nak letak dalam poket, and habuk pun tak boleh masuk. Aku boleh tunjukkan dekat korang sekarang ni dan korang boleh nampak sendiri bezanya antara dulu dengan sekarang adalah sangat-sangat signifikan. Benda ni sebenarnya kita boleh nampak improvement bila kita tengok jenama-jenama lain juga yang pakai tag ataupun style folding yang sama. Dan dengan perubahan hinge yang Samsung buat kali ni juga, dia orang tak ubah dia punya water resistant tau. So dekat sini dia ada IPX8 untuk dia punya basically the overall smartphone, dan untuk dia punya hinge still boleh tahan karat, boleh kena air dan sebagainya. Still tak ada perubahan yang Samsung buat, tapi hanya ada improvement untuk orang macam kita ni pakai as a daily driver. Jom kita cakap pasal dia punya display juga, apa improvement yang dia buat Fazli. Kali ni dia still pakai display yang sama lagi, that is Dynamic AMOLED 2X. So that's why korang akan dapat 120Hz lagi dekat dalam, and tak akan rasa kekurangan pun bila korang pakai telefon ni, sama ada pakai dia punya skrin depan ataupun masa korang unfold Samsung Galaxy Z Fold 5 ni. 120Hz dengan keterangan yang dinaikkan sikit, improvement yang sepatutnya kita nampak sampai 1750 nits of brightness.
So ni memang terang. Sebelum ni macam 1200 sahaja. Sekarang dia dah naikkan sampai 1750 nits of brightness. So this is a good call untuk Samsung buat improvement in terms of dia punya display untuk orang especially guna at outdoor punya activity lah kan. Other than that, korang tahu yang dia pakai ultra thin glass untuk dia punya flex display kan. Still glass, tapi kali ni dia dah improve kan, so that dia lagi tahan, material pun akan lagi kukuh bila korang pakai, so tak ada isu sangat berbanding yang sebelum ni. But dia tak mention tau berapa percentage improvement terhadap UTG display tu dekat dia punya Samsung Galaxy Z Fold 5 kali ni. Apa yang aku boleh cerita juga, dia punya skrin depan dan juga panel dekat bahagian belakang tu akan pakai the latest and greatest Gorilla Glass Victus 2. So tak ada orang kata cut corners dekat sini. Still korang akan nampak benda yang sama lagi bila korang unfold dia punya Samsung Galaxy Z Fold 5. 7.6 ataupun 7.6 inci dia punya skrin dalam, bezel yang sama, dan korang tak akan nampak satu biji kamera pun. Tapi macam biasa dia still akan pakai under the display camera tu sama, traditionally sama, dan aku cuba tak gambar juga, still nampak samalah. Dia nak make sure kan overall looks sharp. But yalah, still aku tak prefer. Tapi tengok apa yang Samsung improve ni, mesti berat kan telefon ni. Korang dah tahu Fold actually bukan satu device yang ringan. Tapi kalau dikomparekan kali ni Samsung Galaxy Z Fold 5 kepada Samsung Galaxy S23 Ultra, dia memang dah improve tau. Contohnya dekat sini, S23 Ultra tu, kau tahu tak dia punya berat berapa? 234 gram tau. Kalau dibandingkan dengan yang sekarang, Samsung Galaxy Z Fold 5, dia punya berat adalah 254 gram. Beza dia sangat sikit. Dan kata Samsung juga, dia punya profile kali ni adalah lagi slim, and aku boleh cakap dekat korang, rasa pun ringan, tak ada berat sangat, dan juga nipis bila letak dalam poket pun tak ada rasa macam ada bonggol dekat dalam seluar. Tu penting juga sebenarnya, sebab orang tak nak nampak benda pelik dekat dalam seluar kan, especially bila bonjol yang kata obvious sangat. Dia punya tebal adalah 13.4mm. Tak adalah nipis sangat, tapi tak ada tebal sangat macam yang aku cakap tu. Dan dia punya profile kali ni adalah 41% lagi slim daripada previously. 41% tu tinggi tau, banyak tau untuk improve. Dia punya bateri sama, screen improve, lepas tu hinge dah lagi better daripada sebelum ni. So nampaklah improvement bila Samsung tukar kepada hinge yang baru ni. Congrats Samsung. But that's not all lah. Kita pergi dekat dia punya specs dekat sini. Dia still pakai Snapdragon latest and greatest, that is Snapdragon 8 Gen 2. Sama macam apa yang orang lain pakai sekarang. Samsung juga improvekan dia punya cooling system dekat sini, so that korang tak akan rasa panas, especially bila kau ada skrin yang sangat-sangat terang untuk pergi dekat luar kan. So kali ni dia dah letakkan 38% lagi besar dia punya vapor chamber tu, so that isu-isu macam overheating, tak kat gambar, main game dan sebagainya tak ada dekat Samsung Galaxy Z Fold 5. Itu yang kita boleh expect bila pakai sebuah telefon flagship macam ni. Apa lagi yang aku boleh cakap adalah dia punya setup camera is almost the same lagi, 50 megapixel. Lepas tu dia punya ultra wide adalah 12 megapixel. Pergi dekat dia punya telefoto 10 megapixel. Kamera dalam dia actually pakai 4 megapixel lagi tau. And dekat luar, dekat depan tu actually 10 megapixel yang korang boleh rakam untuk buat video call. Aku nampak macam tak ada special sangat in terms of dia punya kamera. And bila cakap pasal Fold pun orang tak cakap pasal kamera sangat. But aku akan still buat testing untuk korang tahu nanti. Alright, benda yang kita complain juga sebenarnya tahun lepas adalah dia punya S Pen. Dia terlalu besar dan tak boleh letak dekat mana-mana, melainkan case yang dibagi tu, which is agak mengganggu lah, agak tak relevan lah, agak menyusahkan lah bagi aku kalau tanya secara personal. So kali ni Samsung dah ubah dia punya S Pen, 41% profile lagi kecil, lagi orang kata nipis, and buatkan dia punya case tu lagi flush. So dekat sini kau akan nampak sendiri, which is memang nipis lah, and senang nak letak dalam poket dan sebagainya. Kalau orang memang betul-betul guna S Pen, patut beli dia punya aksesoris kali ni. Tapi personally bagi aku macam tak sangat, sebab bila cakap pasal aksesoris, aku dah tak rasa macam benda tu sebagai keperluan. But untuk orang yang nak S Pen tu, it's nice to know that korang boleh simpan and tak obvious, obnoxious, macam besar sangat, buatkan kita rasa terganggu nak pakai especially. Alright, kita cakap pasal dia punya software lah dekat sini. Kau tahu dia akan pakai One UI yang paling latest yang ada dalam Samsung Galaxy Z Fold 5. Kali ni dia add on a few things yang aku rasa memang patut sebuah Samsung Galaxy ada. That is quick copy and paste. Contohnya macam bila kau ada nak copy sesuatu benda tu, tak perlu nak tekan copy, just tekan dan korang boleh keluar macam biasa je.
and pergi dekat app tu untuk paste, sama ada kau punya gambar, kau punya file, apa-apa sekalipun yang boleh di copy and paste dapat buat dengan mudah guna dua jari tau. So basically dia akan dapat detect kau punya jari tu untuk buat multitasking, which is benda ni sangat menyenangkan and rasa macam sebuah laptop dan juga sebuah tablet. This is a proper punya orang kata features add-on untuk letakkan Samsung Galaxy Z Fold 5 ni antara yang terbaik untuk buat multitasking. Other than that, aku nampak Samsung dapat daripada orang lain juga, which is drag and drop in terms of kalau korang copy daripada laptop kepada Galaxy Z Fold 5, kau akan dapat benda tu dan kau akan nampak mouse dan sebagainya. Honor dah buat, Huawei tak silap aku dah buat juga. Basically benda ni dah standardized untuk semua jenama sekarang. Kalau yang tak ada tu nampak macam tak ada ekosistem dia sendiri. Samsung pun ada ekosistem dia juga. Dan benda ni aku nampak dulu, sekarang dia dah solve this problem. Contohnya macam bila kau buka app multitask banyak sangat kan, bila buat pop-up window tu akan nampak serabut and tak sesuai serabut untuk pakai bila korang buat kerja. Contohnya macam korang tak guna apps tu buat masa sekarang, so serabut nak tengok dia dekat korang punya homepage. So sekarang Samsung dah buat option korang untuk buatkan app yang terbuka tu ataupun pop-up window untuk app yang buka tu hide dekat belah kiri ataupun kanan. So benda ni sangat functional lah. Bagi aku, it's a game changer untuk orang buat multitask and tak rasa macam korang punya smartphone tu serabut sangat. Especially bila kau ada banyak buat pop-up window sampai 5 app open at the same time. So dekat sini juga buatkan korang nak multitask, nak copy and paste dengan lagi mudah. Benda yang a nice thing to have and Samsung dapat catch up dengan cepat adalah Quick Share. Kalau korang kenal apa punya AirDrop yang mana sekarang dah boleh guna data, so Samsung pun buat juga benda tu, which is Quick Share dah dapat guna data juga bila korang nak transfer file. Bila dekat, bila dia akan pakai wifi macam biasa, tapi bila dah jauh dia akan pakai data. So dekat sini Samsung dapat catch up dengan cepat. But aku nampak feature ni akan enablekan dekat Google punya sendiri. Sebab Samsung tahu benda ni akan berguna in future, Google pun akan juga, which is maybe dekat Android 14 ataupun mungkin dekat Android 15. Google cepatlah sikit. UI improvement yang aku nampak juga adalah kalau korang buat flex mode tu, which is buka separuh, nampak macam pakai communicator ataupun sebuah laptop, korang akan nampak UI untuk navigate that video ataupun apa-apa je dekat bawah tu. Contohnya sebelum ni dia akan bagi option untuk buatkan korang kawal mouse, tapi sekarang dapat guna UI yang kena dengan app yang korang buka. Contohnya macam video tu, kau nak fast forward, nak tukar volume dan sebagainya, ada dekat skrin dekat bawah tu je. So that menyenangkan and tak perlu nak pakai mouse nak navigate everything, rasa menyusahkan dan juga lambat. So tu je lah apa yang aku boleh cakap pasal Samsung Galaxy Z Fold 5. Korang teruja tak ada tag yang korang sepatutnya rasa ada dalam Samsung Galaxy Z Fold 5 ni? Komen dekat bawah, aku nak tahu juga. Benda lain yang aku boleh cerita macam benda lain sih sama lagi. Contohnya macam bateri dia 4409 hour, wattage pun sama juga, and katanya juga akan improve dia punya battery life sebab sekarang dia dah ada more efficient punya processor untuk operate all the things, process all the things. Komen dekat bawah apa yang kau excited and apa yang kau kecewa dengan telefon daripada Samsung kali ni. Macam biasa guys, leave a like, subscribe so keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye.